Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahathir Syarudin, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-31 dari surah Al-Kahfi, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar يخلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Maksudnya mereka itulah orang-orang yang bagi mereka diperuntukkan syurga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam syurga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal. Sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas sofa-sofa yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang paling indah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan halus su'ada. Allah nak memuji orang-orang yang bahagia. Su'ada ni jamak kepada perkataan sa'id, orang yang bahagia. Ay alladzina amanu billah wa saddaqu al-mursalin fima ja'u bihi wa 'amilu bima amaruhum bihi min al-a'mali salihah. Bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ganjaran ini berlawanan daripada mereka yang kafir, yang ingkar, yang zalim, yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau kita lihat ayat yang berkaitan dengan tajri min tahtihimul anhar ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat, beberapa firman-Nya yang lain. Contohnya kisah tentang Fir'aun. Fir'aun pernah berkata pada Nabi Musa, wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai-sungai negara Mesir yang kamu lihat, ini semua mengalir di bawah tapak kakiku. Ini kata-kata Fir'aun nak menggambarkan bahawa sungai Nil yang Nabi Musa berdakwah kepadanya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dinafikan dan menganggap bahawa dialah Tuhan yang telah menyebabkan sungai-sungai tersebut mengalir di bawahnya. Ini satu penggunaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita lihat dalam surah Bara'ah. Dalam surah Bara'ah, surah Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dalam ayat yang sedang kita bincangkan, ayat ke-31 ni, Allah Subhanahu wa taala menggunakan min tahtihimul anhar. Dapat kita lihat perbezaan yang ada di antara ayat ke-72 surah At-Taubah dengan ayat ke-31 surah Al-Kahfi. Dalam ayat surah Al-Kahfi Allah menyatakan min tahtihimul anhar. Dalam ayat surah At-Taubah Allah menyatakan min tahtiha al-anhar. Mengapa perbezaan sedemikian berlaku? Kata Al-Imam Ibn Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan, wa wajhu ithar idafati tahta ila dhamirihim duna dhamiril jannat ziyadatu taqriril ma'na alladhi afadathu lamul milk. Nak menggambarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan, nak menegaskan bahawa syurga yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dimiliki secara mutlak oleh mereka yang beriman, yang telah pun membenarkan perutusan nabi-nabi dan tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sungai ini mengalir seolah-olah terus di bawah mereka. Min tahtihimul anhar. Berbeza daripada ayat yang ke-72 surah Taubah, Allah menyatakan min tahtiha al-anhar. Tahtiha ni merujuk kepada jannat. Tetapi dalam ayat surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan bahawa sungai yang mengalir ini memang duduk betul-betul di bawah seseorang yang beriman itu,
nak menampakkan pemilikan yang mutlak kepada segala anugerah Allah Subhanahu wa taala itu. Ini perkara yang menarik untuk kita lihat. Yang kedua, kata Ibn Ashur, bila Allah Subhanahu wa taala menyebut yuhallawna fiha min asawir, dipakaikan mereka ini, kenapa digunakan di sini dari sudut majhul, bina lil majhul, yuhallawna. Yuhallawna maknanya dipakaikan mereka. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan dipakaikan? Kerana bila mereka memasuki syurga, mereka mendapati segala macam nikmat yang dijanjikan itu sudah pun berada di atas tubuh mereka. Nak menampakkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sedar masuk syurga, semua dah siap dipakaikan itu badan. Ya Allah, hebatnya. Seolah-olah seorang raja yang baru ditabalkan. Tiba-tiba melihat segala macam perhiasan yang dijanjikan dahulu dengan pakaian sutranya, dengan emasnya. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih bahawa tablughul hula haitsu yablughul wudu. Sampai segala perhiasan ini sehingga tempat seorang itu mengambil wudu. Artinya kalau kita mengangkat wudu sampai ke siku, maka ke sikulah dipakaikan kita. Sedar-sedar dalam syurga besok sudah dipakaikan dengan emas dan perak sampai ke siku. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan asawir. Asawir dia merupakan jamak dari perkataan siwar, dan dia tidak mengikut kias di sudut. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, perkataan siwar atas wazan fi'al, dia punya jamak bukan atas wazan asawir. Tetapi sebenarnya ada pandangan lain mengatakan bahawa asluhu aswirah. Asal kepada perkataan asawir ni bukan siwar tetapi aswirah. Ini yang digunakan oleh orang-orang Arab lama mengikut bukti-bukti. Sebenarnya muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ada yang mengatakan bahawa perkataan siwar ini sebenarnya perkataan Farisiyah. Farisiyah, kalau kita lihat apa yang dibahaskan oleh Dr. Subhi Saleh dalam kitabnya Fiqhul Lughah, dan dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, Tafsir Sya'rawi, menjelaskan bahawa pengambilan bahasa Arab terhadap bahasa-bahasa yang lain yang ada pada waktu itu tidaklah menampakkan kekurangan, kerana lazimnya bahasa memerlukan kepada bahasa yang lain untuk hidup. Jika menggunakan bahasa dan statik tidak ada pengambilan terhadap bahasa-bahasa lain, maka tentulah suatu bahasa itu akan mati. Ini kerana banyak perkara kadang-kadang lebih difahami dari sudut penggunaan bahasa asal dia. Contoh, kalau kita belajar komputer, kayu godam disebut dari sudut bahasa Inggerisnya joystick. Kita sebut kayu godam, tak ada orang faham pun. Kita sebut tertikus. Tertikus tak ada orang faham. Tikus orang sebut mouse saja. Inilah bentuk pengambilan dari bahasa-bahasa lain yang tidak menyebabkan sebarang kekurangan pada satu bahasa itu sendiri. Seterusnya muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala min dhahabin. Min ini dalam bahasa Arab mengandungi makna-makna yang tertentu. Di sini untuk menunjukkan bayan, bukannya lil ba'd, bukan lil ba'diyah. Dimaksudkan dengan min dhahabin di sini adalah untuk penjelasan. Penjelasan apakah perhiasan yang dipakaikan kepada orang-orang beriman yang memasuki syurga itu. Dan menunjukkan di sini perhiasan, sebahagian perhiasan yang diberikan ini adalah untuk menjelaskan semua perhiasan yang diberikan oleh Allah SWT itu daripada emas yang selama ini cukup diminati oleh manusia. Bahkan emas di akhirat ni bukan sama macam emas di dunia. Dan kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-21 surah Al-Insan, Allah menggunakan wa hullu asawir min fiddah. Dalam ayat lain Allah sebut fiddah. Fiddah ini maknanya perak. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita emas dan perak di akhirat sana. Dan kedua-duanya seperti yang disebutkan dalam hadis sahih bukannya sama seperti apa yang terdapat di dunia. Menjelaskan perkataan zahab dan juga fiddah ini bagi mempermudahkan kita faham, kerana kedua-dua galian ini merupakan benda yang paling berharga pada kiraan manusia sebenarnya. Seterusnya perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan sundus. Sundus, kemudian istabrak. Ini semua merupakan kalimah-kalimah yang bukan berasal daripada bahasa Arab. Dia merupakan setengah pandangan mengatakan asluhu farisiyun dan juga setengah mengatakan asluhu hindiyun. Kerana kata Ibn Ashur dan tafsirnya, qala al-muhaqqiqun asluhu hindiyun. Kerana dalam bahasa Arab digunakan perkataan sundus itu dalam bahasa Arab sebenarnya diambil daripada bahasa India, bahasa Hindu, bahasa India lama yang merujuk pada sandun. Sandun ini iaitu satu perhiasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang digunakan oleh manusia yang merujuk kepada sesuatu nikmat yang diberi, yang diperuntukkan untuk mereka yang memasuki syurga. Juga benda ini kalau dilihat dalam ukuran dunia, kita nampak seperti kerusi-kerusi, sofa-sofa, tetapi apa yang ada dalam syurga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Segala yang berada di atas muka bumi ini yang disebut namanya dalam Al-Quran, kalau kita lihat tidaklah sama. Sebenarnya apa yang diberi oleh Allah di akhirat itu hanya untuk permudahkan kita faham nikmat-nikmat itu yang lumrahnya orang manusia melihat dengan penuh perhatian. Berkata Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia berkata, dan pandangan ini daripada Ibn Naqib, gurunya, law ijtama'a fusaha'ul alam wa aradu an yatruku hadha al-lafza wa ya'tu bi lafzi yaqumu maqamahu fil fasaha la ajazu. Kata Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, kalaulah seluruh fusaha ni orang-orang yang fasih berbahasa Arab, yang mahir menggunakan bahasa Arab, berhimpun satu dunia untuk membuat satu seminar menggantikan ketiga-tiga perkataan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ayat ke-31 ini, tentulah mereka tidak akan dapat menggantikannya. Wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabrak muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Tiga perenggan ini kalau berhimpun semua orang fasih dalam dunia, saya tak dapat menggantikan, mencari perkataan yang lebih sesuai daripada apa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah taala idza hatha ibadahu ala ta'a bil wa'di wal wa'id wal wa'du bima yuraghibu bihi fihi al uqala wa dhalika munhasirun fil amakin wal ma'akil wal masharib wal malabis. Biasanya manusia mengukur kejayaan itu dari sudut akal mereka. Mengukur nombor satu, melihat tempat tinggal, di mana tinggal. Yang kedua, melihat kepada gaya hidupnya, lifestyle dia. Kemudian melihat kepada pakaian dia, melihat kepada kenderaan dia. Jadi itulah dia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, kerana manusia selesa untuk diukur dari sudut-sudut begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tempat tinggal yang hebat, yang duduk dalam syurga, yang bawahnya ada sungai-sungai mengalir, Masya Allah, duduk di puncak gunung. Sungai-sungai ini lazimnya turun daripada gunung. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak nampakkan tempat tinggal yang tinggi. Pakaian, biasanya orang mengukur orang lain melihat pada pakaiannya. Kemudian melihat kepada nikmat-nikmat yang lain, melihat kepada rumahnya, perkakasan dalam rumahnya, peralatannya, furniturnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini nikmat-nikmat itu sedemikian rupa supaya menimbulkan dalam diri orang beriman untuk mereka berlumba-lumba melakukan ketaatan supaya mereka beroleh janji yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Kemudian kita lihat perkataan muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk berehat, bersandar di atas kursi-kursi yang hebat. Sebenarnya muttaqiina fiha 'alal araik ni di i'rab dari sudut ayatnya merupakan hal, fi mawdhi'il hal min dhamir yalbasun. Ceritakan tentang nikmat yang diperuntukkan oleh Allah SWT kepada orang dalam syurga ni, sampai duduk berehat, tenang, damai mereka ini. Lazimnya manusia dunia tidak akan sampai ke satu tahap nak tenang, tiba-tiba terfikir macam-macam masalah. Tapi di akhirat besok tidak ada. Dalam hadis yang sahih, para sahabat bertanya kepada Nabi, di akhirat besok ada tak anak-anak? Nabi jawab tidak. Kan lazimnya ada anak-anak ni menyebabkan mazannah al-masyaqqah, boleh menyebabkan sesuatu kesusahan, kesukaran. Maka orang-orang beriman ni tidak ada dibebankan sebarang idea. Bahkan dalam hadis-hadis sahih dijelaskan mereka pergi membeli belah pada hari ini ditentukan, beli belah di pasar yang malaikat menjadi penjualnya, malaikat bagi free, nak apa pun nak ambil. Bila balik ke rumah, dalam hadis yang sahih ini dijelaskan mereka bertambah ceria muka mereka, bertambah kacak yang suaminya, dan isteri-isteri yang menunggu di rumah pun bertukar rupa menjadi lebih hebat, lebih jelita. Jadi ini antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kuasanya, ganjarannya, peruntukan bagi mereka yang beriman. Dari sudut bahasa Arab, perkataan araik jamak kepada arikah, kata Imam Ar-Razi. Dia merupakan isim li majmu' sarir wa hajalah. والهجلة قبة من ثياب تكون في البيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها، ولذلك يقال للنساء ربات الهجال. فإذا وضع فيها سرير للاتكاء والاضطجاع فيه أريكة،
wa yajlisu fiha ar-rajul wa yanamu ma'al mar'a wa dhalika min syiar ahli taraf. Allah SWT nak gambarkan dalam ayat ini, kalau kita memahami bahasa Arab, Masya Allah, hebatnya pemilihan perkataan yang digunakan olehnya. Perkataan araik ni ada beberapa tafsiran. Yang pertama nak menampakkan katil, dan yang kedua nak nampakkan kelambu ataupun tempat yang dapat melindungi seorang daripada dilihat oleh orang lain. Gambarkan. Masya Allah, hebatnya. Biasanya orang perempuan akan tidur dalam tempat yang tertutup dari pandangan orang lain. Kalau dalam gambaran kehidupan orang dulu tak ada bilik-bilik, dia sediakan kelambu yang menutup anak-anak perempuan untuk tidur dalamnya. Maka yang digambarkan oleh Allah SWT di sini, orang-orang beriman dengan isteri-isteri mereka memasuki tempat yang cukup indah, katilnya cukup hebat, dilitupi dengan kelambu yang juga dibuat daripada jenis yang cukup mengkagumkan. Kemudian Allah SWT menggunakan ni'mas sawab. Ni'mas sawab ni dia sudut bahasa Arab, dia merupakan, kalau kita lihat, merupakan uslub al-madah. Ni'mah ni lawan kepada ayat Allah SWT sebelum ini yang Allah gunakan wasa'at murtafaqa. Dalam gambaran ayat ke-29 yang telah kita bincangkan, bahawa peruntukan untuk orang-orang yang ingkar, yang degil, yang kufur ini wasa'at murtafaqa. Sa'a ni uslub al-dham, dan kemudian ni'mah uslub al-madah. Ini satu bentuk pujian oleh Allah Subhanahu wa taala, istinaf madhin wa makhsus fi'l al-madhi mahdzuf lidilala ma taqaddama alaihi wa taqdir ni'mah thawab al-jannat al-mawsufah. Jadi ini merupakan satu bentuk taqabul di antara ayat ke-29 dan ayat ke-31, nak menampakkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu teknik targhib dan juga tarhib, wa'ad dan juga wa'id yang telah kita bincangkan. InsyaAllah kita akan lihat dalam ayat yang berikutnya tentang dua orang manusia yang memakai sifat yang berlawanan, sifat yang baqiyah dengan sifat yang zailah, dan memakai sifat zailah ni akhirnya menerima kehancuran dalam hidup. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.